Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang penuh barakah ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus duduk dalam majlis ilmu, membincangkan tentang sebahagian daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan hari ini insya-Allah kita masih lagi membincangkan tentang tajuk al-iman. Matan yang berbunyi matan kalam al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau berkata والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. Iman adalah beriman dengan Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat dan qadar yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincangkan tentang sifat-sifat tentang rukun-rukun yang terkandung dalam rukun iman, takrif iman. Kita bicarakan juga tentang perbezaan maksud iman apabila datang secara bersendirian dan apabila datang bersama dengan perkataan lain. Apabila iman datang bersama dengan perkataan Islam dan ihsan ataupun bersama perkataan albir dan sebagainya, iman merujuk kepada amalan-amalan hati ataupun merujuk kepada rukun iman yang 6. Apabila iman datang secara bersendirian atau tersendiri, tersebut secara tersendiri, artinya iman itu merangkumi agama secara keseluruhan, iaitu segala perkataan, segala perbuatan dan segala yang diiktikadkan, semuanya masuk dalam bab iman. Okey. Rukun iman kita bincangkan. Kemudian Syekh membicarakan tentang Nabi SAW yang sering membaca 2 surah Al-Ikhlas yang mewakili iman dan ikhlas dalam diri manusia, ikhlas dalam hati, ikhlas dalam kepercayaan dan i'tiqad, iaitu surah Al-Ikhlas, iaitu surah Qul Huwallahu Ahad, dan ikhlas dalam amalan dan perbuatan seorang muslim, iaitu surah Al-Ikhlas yang kedua, iaitu surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Dan kita bincangkan tentang 2 ayat ini dan kaitannya dengan iman, iman dan ikhlas. Hari ini insya-Allah kita masuk pada ayat seterusnya. Kata Syekh, wa taratan bi ayatai al-iman wal Islam. Dan kadang-kadang, iaitu kadang-kadang Nabi baca dengan
ayat al-iman dan Islam. Dengan dua ayat al-iman dan Islam. Ayatai al-iman wal Islam. Ayat iman dan Islam. Jadi masukkan di sini, beliau sebutkan, beliau terangkan, allati fi surah al-Baqarah, yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Ayat iman dan Islam yang terkandung dalam surah Al-Baqarah pada ayat 136. Allah berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bain ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, itu wahai orang-orang beriman, katakan amanna billah, kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu beriman dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wa Ismail, juga yang diturunkan kepada Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal asbat, dan anak-anak Ya'qub ataupun cucu-cucu Ya'qub, yaitu nabi-nabi Bani Israel yang merupakan anak cucu Nabi Ya'qub alaihi salam. Kita tahu bahawa Ya'qub itu adalah Bani Israel, itu adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Bani Israel artinya anak-anak dan cucu keturunan Ya'qub alaihi salam. Nabi-nabi Bani Israel yang dimaksudkan, yang disebutkan sebagai al-asbat dalam ayat ini merupakan nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan Bani Israel. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang turunkan kepada Musa dan Isa. Musa dan Isa juga dari kalangan keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, Nabi Bani Israel. Namun dikhususkan nama mereka secara spesifik sebab semua nabi-nabi di kalangan Bani Israel beramal dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi-nabi, rasul-rasul setelah Musa alaihi salam semuanya diperintahkan untuk beramal dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kecuali Nabi Isa AS. Nabi Isa dilantik dan diutuskan dengan membawa syariat yang tersendiri, yang mana kita tahu bahawa perpecahan berlaku sehingga terjadinya agama Yahudi dan agama Nasrani. Orang beriman dengan Allah, beriman dengan nabi-nabi yang disebutkan tadi. Wa ma utiyan nabiyyun, apa? Isa wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bain ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami beriman dengan semua yang diturunkan kepada nabi-nabi. Asalkan Allah turun kepada nabi, kami beriman secara umum. Semua ayat-ayat yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul kami beriman. La nufarriqu bain ahadin minhum. Kami tak beza-bezakan antara mereka dalam bab keimanan. Semua nabi dan rasul-rasul kita beriman. Bab keimanan, kita tidak memilih untuk beriman dengan salah seorang daripada mereka atau sebahagian daripada mereka menolak sebahagian daripada yang lain. Itu perangai kaum Yahudi dan Nasara.
umat Islam beriman dengan semua yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan setelah mereka dengar apa yang disampaikan dalam kitab tersebut, sekiranya sampai pada mereka dengan riwayat yang sahih, atau sampai mereka baca sendiri dalam kitab tersebut, dan seperti mana kita sebagai orang beriman, kita beriman dengan semua kitab-kitab ini secara mujmal. Dan bila kita tahu bahawa ada isi kandungannya yang benar, yang maklumat itu kita dapati daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, ataupun kita temukan dalam Alkitab, namun ianya tidak bertentangan, malah menyatakan perkara yang sama yang ada dalam Al-Quran, kita beriman dengannya. Iman kita bukan kerana Bible atau kitab-kitab ini. Iman kita kerana kebenaran yang terkandung pada kitab yang asal, dan kebenaran itu tak akan bertentangan dengan Al-Quran kalau apa yang disebutkan itu benar, tepat, seperti mana yang tersebut dalam Al-Quranul Karim, kita beriman dengannya. Dan kita akan patuh dan taat. Wa nahnu lahu muslimun. Ayat ini dinamakan sebagai ayat Al-Iman wal Islam kerana pada awal kalimah qulu amanna billah, dan pada akhir ayat wa nahnu lahu muslimun. Sebab itu surah ini, ayat ini dinamakan sebagai ayat ayatai al-iman wal Islam. Kalimah yang dimulakan dalam ayat ini qulu amanna. Jadi kalau antum kalau tu yang sangat disayangkan bila diterjemahkan tidak ada nota kaki yang untuk menyempurnakan ayat ini, kerana syahidnya adalah pada ayat qulu amanna billah dan pada akhir ayat wa nahnu lahu muslimun. Sebab itu ayat ini namakan sebagai ayat iman wal Islam. Malah dalam penterjemahan juga tidak dikepilkan kata-kata Al-Imam Ibn Abi Is rahimahullah yang menyatakan bahawa dua ayat ini, qulu amanna dan ayat qul ya ahlul kitab, dinamakan sebagai ayat iman wal Islam. Mungkin itu mungkin penterjemah terlepas pandang tentang perkara ini. Kerana pada lafaz di atas Syekh sebut dua surah Al-Ikhlas, pada surah Al-Kafirun dan surah Qul huwallahu ahad. Pada ayat di bawah Syekh sebut dua ayat iman dan Islam, kerana ayat ini dimulakan dengan iman dan diakhiri dengan Islam. Ayatai al-iman wal Islam. Kemudian surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai ahli kitab, mari kita berhukum di atas satu kalimah yang sama antara kami dan antara kalian. Ini juga Allah menerangkan tentang isi kandungan dalam Alkitab. Kita tahu bahawa kalau ada kita jumpa chapter, mana-mana chapter dalam Al-Quran, dalam Alkitab yang sama seperti Allah sebutkan, kita beriman dengannya. Beriman secara umum, bukan pada chapter-chapter itu, tapi beriman dengan isi kandungannya yang sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Allah na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan ini isi kandungan dalam kitab Alkitab sebenarnya, dan kitab Taurat dan Injil. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sampai di kalangan kita ada mengangkat antara satu sama lain sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw, Nabi Allah kata kepada Nabi SAW, kalau mereka berpaling, maksudnya tak nak bincang, mereka tak nak dengar apa yang Nabi sampaikan, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan pada mereka, bersaksilah kami ini dari kalangan orang-orang yang muslimun.
yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berakar daripada ayat ila ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ta'alau itu bererti beriman dengan ayat yang sama dengan kita dan berakhir dengan wa nahnu lahu muslimun. Mana ada di sana ada mari kita beriman dengan ayat yang sama antara kita. Ayat inilah ayat suratai al-iman wal Islam. Syekh nak terangkan bahawa di sini bahawa al-iman dan Islam itu merangkumi segala perkara. Walaupun pada awalnya saya dah terangkan dah, kalau disertakan dengan Islam, iman dan ihsan, maknanya rukun iman. Namun disebutkan secara tersendiri, ia merangkumi segala isi kandungan agama, sama ada isi hati yang secara i'tiqad atau secara amalan. Syekh bawakan ayat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil Qul ya kafirun. Kedua-duanya dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Ikhlas berlaku dalam i'tiqad, ikhlas berlaku dalam perbuatan. Dan dalam ayat ini iman, Allah menceritakan tentang ayat iman, tapi akhirnya Allah kata wa nahnu lahu muslimun. Jadi kalau iman yang secara mutlak ini, yang tak dibandingkan dengan perkara yang lain, itulah iman, itulah Islam. Dan seterusnya kata Syekh, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW telah menghuraikan iman dalam hadis rombongan Abdul Qais yang bertaraf muttafaqun alaih. Kita dah bincangkan pada Amul Wufud, antara kabilah yang datang ialah Wafdu Qais. Dalam hadis tersebut yang kita dah baca sebelum ini, tersebut di sana Nabi berkata kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu supaya beriman kepada Allah semata-mata. Ini perintah Allah kepada mereka, iaitu beriman kepada Allah. Apa maksud iman? Adakah kamu tahu apa maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Okey. Amurukum bil imani billahi wahdah, atadruna mal imanu billah? Syahadatu an la ilaha illallah. Iman adalah hendaklah kamu mengucapkan syahadah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sini pun tak ikut teks kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikut pada teks. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Wa iqamis salah, dan kamu dirikan salat. Kamu mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan hendaklah kamu atau hendaklah kalian menunaikan zakat. Wa antu'addul khumusa ma ghanimtum, dan hendaklah kalian membayar 1/5 harta ghanimah yang kamu perolehi, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada negara Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini Allah cerita tentang iman. Nabi kata Allah perintahkan beriman. Tahu tak iman tu apa? Yang Allah terangkan sini tentang rukun Islam. Mengucap kalimah syahadah, dirikan solat, tunaikan zakat, dan bayar 1/5 daripada ghanimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini ataupun hadis ini, kedua-dua ayat dan hadis dan surah sebelumnya menerangkan bahawa iman itu kalau sebut secara bersendirian, dia merangkumi segala ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada berbentuk i'tiqad ataupun amalan. Dan begitulah keadaannya dalam tiap-tiap keadaan ketika kita menggunakan kalimah iman, ia bermaksud umum. Namun ketika kita belajar rukun iman, rukun Islam, dia mempunyai makna yang tersendiri. Betul kata Syekh, semua sudah maklum bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam
bukan bermaksud menyatakan bahawa amalan-amalan ini, iaitu solat, zakat tadi, dan juga amalan bayar 1/5 daripada harta ini, semua maklum, bukanlah bermaksud menyatakan bahawa semua sudah maklum bahawa baginda SAW bukanlah bermaksud menyatakan bahawa amalan-amalan ini baginda SAW memberitahu banyak kali bahawa ia perlu kepada iman di dalam hati. Tuan-tuan, ayat ni agak sikit. Dan maksudnya, semua telah maklum bahawa amalan-amalan ini takkan dinamakan iman kalau tak ada iman dalam hati. Tengok pada ayat yang asal, wa ma'lumun annahu lam yurid, dan semua maklum bahawa Nabi bukanlah mahu mengatakan anna hadhil a'mal takunu imanan, bahawa salat, zakat dan juga membayar 1/5 daripada ghanimah atau amalan-amalan yang lain itu dinamakan dengan iman biduni imanil qalb, tanpa iman hati. Nabi tak maksudkan, Nabi tak pisahkan. Kalau kata dia jadi iman dengan iman tersendiri. Kalau Nabi sebutkan amalan-amalan kebajikan yang dilakukan, maksudnya dia merangkumi semua iman dengan hati, dengan iman dengan perbuatan. Tak ada orang yang solat, dia solat, dia tak apa. Dia solat, dia beriman lah tu, walaupun dia kafir. Tak jadi. Semua orang tahu, bila dia solat, mesti dia orang yang beriman. Dia beriman dengan hati dan perbuatannya. Jadi kata Syekh, bukan bermaksud bila Nabi terangkan dalam hadis ini berkaitan dengan iman adalah amalan-amalan ini, artinya dia terpisah daripada maksud iman secara keseluruhan. Tapi Nabi nak menyatakan bahawa amalan ini pun termasuk dalam iman. Bukan bermakna terpisah daripada iman yang dimasukkan iman dalam hati. Syekh masih lagi balik semula pada perbincangan yang kita bincangkan sebelum ini. Kerana perkara ini perkara khilaf yang panjang. Cuma kita dah bincang, sebab tu anda baca je. Anda baca, antum fahamlah apa yang beliau sampaikan sekarang. Maka dengan itu, amalan-amalan ini disertai oleh iman dalam hati menjadi iman sebenar. Maksudnya, solat, zakat dan juga bayar 1/5 daripada ghanimah ataupun amalan-amalan yang lain hanya dikira amalan ini dinamakan sebagai iman apabila disertai dengan iman dalam hati, iaitu ianya dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir buat amalan-amalan tadi, boleh tak kita panggil sebagai iman? Walaupun kita kata iman tu sampai pada buang duri di jalanan, itu pun iman. Iman itu ada lebih daripada 70 cabang. Paling tinggi kalimah la ilaha illallah 70 lebih daripada 70 cabang atau lebih daripada 60 cabang, dua riwayat. Paling tinggi kalimah la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah membuang duri dari jalanan. Maksud amalan lah. Dan malu itu sebahagian daripada iman. Walaupun kita ceritakan tentang iman ni ada amalan, tapi bukan maksud iman amalan yang datang daripada orang tak beriman kepada Allah dalam hatinya. Jadi tidak ada pemisahan. Secara mudahnya tidak ada pemisahan. Kalau sebut iman, dia merangkumi segala amalan diri seseorang, kecuali apabila ada dibandingkan makna iman dengan Islam dan juga ihsan, atau dengan kalimah-kalimah, lafaz-lafaz, istilah-istilah yang lain. Kalau disebutkan bersama. Okey. Al-Quran dan Sunnah penuh. Kata Syekh, ini telah dibincangkan sebelum ini. Betul lah, Syekh. Ini yang kita bincang sebelum ini. Okey, Al-Quran dan Sunnah penuh dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa hukum iman tidak sabit pada seorang kecuali dia telah beramal dengan rukun iman disertai dengan tasdiq. Ini jelaslah. Dalam Al-Quran jelas. Semua amalan-amalan yang dikatakan iman itu mesti disertai. Tak dikatakan iman, mesti disertai dengan tasdik dalam hati. Sebab kelaziman ini dibuat oleh golongan yang mengatakan bahawa kalau anda kata iman itu amalan, macam mana kalau orang kafir beramal? Adakah orang kafir dikira beriman? Tak. Takkan sabit. Kita bila kata amalan itu termasuk dalam iman, tidak bererti amalan yang terpisah daripada
hati. Yang memisah-misahkannya bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan melazimkan ahli sunnah jamaah dengan apa yang ada pemikiran bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ketika menyebutkan bahawa amalan itu termasuk dalam iman, itu amalan yang disertai dengan iman dalam hati. Dan yang sudah juga mengatakan bahawa iman dalam hati sahaja tanpa amal tak sah juga. Mesti bersama. Kebersamaan itu iman. Okey. Iman telah dijelaskan maknanya oleh Alkitab As-Sunnah. Antara penjelasan dalam Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala akan gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka, dan mereka ialah orang-orang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain tentang orang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang beriman ialah orang beriman dengan Allah dan dengan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam iman mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka fi sabilillah. Mereka ialah orang-orang yang benar dalam pengakuan iman mereka. Allah juga menerangkan maksud iman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, demi Allah, mereka tidak dinamakan sebagai orang beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim di atas perselisihan yang berlaku antara mereka, kemudian dalam diri mereka tidak terdapat perasaan tidak senang dengan apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menyerahkan diri mereka kepada keputusan itu dengan sebaik-baiknya. Okey. Ayat ni kalau tuan-tuan tengok balik, sebenarnya Syekh mengajak kita ulang balik perbincangan yang lalu. Sebab itu anda baca sekali imbas bahawa dalil berkaitan dengan iman, iman tu iman yang secara mutlak dan iman yang muqayyad. Secara mutlak yang sebut secara tersendiri adalah iman yang merangkumi segala perkara. Iman yang disebutkan dengan yang lain perlu dilihat perbezaannya menurut lafaz-lafaz tersebut. Okey. Sampai sini dulu sementara. Sampai sini sementara. Okey. Permintaan untuk bincangkan daripada sahabat kita daripada rumah, sebenarnya dari salah seorang daripada seorang anti, kata, Ustaz, saya jadi keliru, boleh Ustaz terangkan dalam kuliah malam ni berkaitan dengan keadaan semasa, iaitu kat mana sebenarnya Ustaz salahnya sambutan Maulid Rasul. Dan benda ni anak tak nak sentuh pun sebenarnya, tak nak sentuh. Tapi soalan ini ditanyakan, dan beliau masih baru mengikuti kuliah-kuliah asatizah kita, dan beliau kata tahun ni tak banyak dengar. Betul lah, baguslah Ustaz. Anda pun tak pasti dibincangkan tidak. Dan beliau kata beliau tak cuba nak faham, tapi ramai yang tidak sentuh. Dan anak pun kata tak apalah, insyaAllah kalau masa mengizinkan saya akan ulas secara ringkas lah. Bila berlaku perselisihan, banyak qaul, apa yang perlu kita buat dalam dunia ilmu? Dia belum cerita tentang hukum hakam. Dan kalau kita nampak banyak qaul, apa yang perlu kita buat nak faham satu-satu isu?
kita kena cari kat mana titik perselisihan. Betul? Kat mana sebenarnya tempat kita kata apa? Tempat selisih atau tempat bersilang kalau banyak sangat tempat. Kat mana sebenarnya tempat perselisihan antara pandangan-pandangan. Sejak daripada kita bincangkan bab isu-isu berkaitan dengan, contohlah isu Maulid Rasul sekarang ni, antum nampak kat manakah tempat berbezanya pandangan antara masyayikh yang membawa ataupun mengajak kepada islah, dan juga yang mengamalkan apa yang diwarisi daripada masyarakatnya sebelum ini, menyambut Maulid Rasul sebagainya. Antum nampak kat mana sebenarnya perbezaannya? Kalau kita tak nampak perbezaan, perbincangan jadi panjang. Ada orang bila sampai waktu sekarang disyarahkan tentang bila berlaku khilaf, dibincangkan bahawa seolah-olah khilafnya pada bab mencintai Nabi ataupun tidak, sehingga dibawakan semua dalil mencintai Nabi SAW. Jadi kuliah yang disampaikan untuk menjawab pihak yang tidak merayakan sambutan tarikh Maulid Rasul ini sebagai seolah-olah mereka tidak mencintai Rasulullah SAW. Ini salah. Mana kuliah yang panjang, kita kata terima kasihlah kuliah. Kalau kuliah kata wajib mencintai Rasul, terima kasihlah. Sama. Cuma belum sampai kepada tempat perbezaan pandangan. Ada sebahagian yang lain menceritakan tentang kewajipan bergembira di atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini khilaf? Tak khilaf juga. Bincanglah tentang bab gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana sekalipun, kita kata kita pun bergembira di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran seorang rasul. Walaupun ketika itu belum lagi turun wahyu, tapi kita tetap gembira secara umum dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Khilaf kat mana? Khilaf kita kat mana sebenarnya? Orang Rad kata tak cinta Nabi, kita kata sama. Orang kata tak gembira dengan kelahiran Nabi, kita kata sama, kami pun gembira. Kat mana sebenarnya beza dia? Khilaf kita dalam bab, kita kata ketika kita beramal dengan suatu amal ibadah, hendaklah amalan itu ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilaf adalah pada amalan. Kalaulah majlis ini, iaitu menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan dalam syarak, sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu padanya, sebab tidak ada hukum syarak kecuali datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan kata bergembira dengan kelahiran Nabi wujud dalam syarak, walaupun secara isyarat, walaupun ulama setuju tak setuju, kita tak ada pandangan seperti mana arahan Nabi untuk kita puasa pada hari Isnin. Nabi kata dzalika yaumun wulidtu fi, itulah hari aku dilahirkan. Nabi beritahu sebab dan Nabi beritahu cara. Sebabnya Nabi dilahirkan dan caranya adalah dengan kita berpuasa pada hari Isnin. Jadi tarikh kelahiran Nabi, adakah Nabi pernah bincangkan masa Nabi hidup? Tarikh, tak kira tarikh mana-mana sekalipun, bukan beberapa awal sahaja. Adakah Nabi pernah bincangkan kelahiran Rasul ini disambut dengan tarikh kelahirannya? Kalau Nabi bincangkan sekali, Nabi tahu bila bila Nabi lahir pada tarikh berapa sekian-sekian, selesai dah, tak ada khilaf dah. Tapi tarikh kelahiran Nabi ni
hanya dicari selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk catatan sejarah, sebagai catatan dalam ilmu sirah. Selepas dicari melalui jalan-jalan riwayat artinya Nabi dah tak ada. Orang yang tinggal riwayat yang datang daripada sumber yang ada. Maka ditemukan kaul-kaul tertentu. Ada yang mengatakan 2 hari bulan, 4. Ada yang katakan 8. Ada riwayat katakan 10. Ada riwayat kata 12. Ada riwayat kata 15. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi lahir pada bulan Ramadan. Dan ini riwayat dalam bab ilmu riwayah. Datang ulama kemudian yang mengkaji ilmu falak, mereka nak matchingkan hari Isnin yang berlaku, yang Isnin yang ada pada bulan Rabiul Awal pada tahun 571 pada bulan April atau berdekatan dengan Rabiul Awal. Mereka dapati bahawa tarikh-tarikh disebutkan tu tak kena hari Isnin. Mereka cek matahari. Jadi kenanya pada hari 9 hari bulan. Jadi Imam Mubarak Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi cenderung kepada pandangan ini dan meletakkan bahawa tarikh Nabi pada 9 hari bulan, walaupun tidak ada dalam riwayat ini. Riwayat 8. Kalau 8 dengan 9 ini dekat, mungkin perbezaan hijri dalam sehari sebagainya. Cuma yang saya nak cerita bukan masalah kelahiran Nabi, tarikh bila. Tapi kalau satu tarikh itu mempunyai kedudukan dalam syarak, artinya tarikh itu diperintahkan untuk kita beramal dengan amalan tertentu, sudah pasti tarikh dan hari tersebut adalah tarikh yang jelas, bukan khilaf. Kerana ajaran Islam tidak berdiri di atas suatu perkara yang ragu. Kalau kita nak puasa bulan Ramadan, kita kena cek betul-betul masuk bulan Ramadan. Pada Yaumus Syak sebelumnya, kita tak boleh puasa, sebab belum confirm masuk bulan Ramadan. Kita nak raya, kita pastikan betul-betul masuk bulan Syawal. Tak boleh kita nak beramal di hari Syak, kita tak pasti. Kalau kita apa lagi yang Islam syariatkan yang berkaitan dengan tarikh, 10 Zulhijjah, kita pun kena pastikan masuk 10 Zulhijjah. Bila hari wukuf, bila hari yang ke-10, pastikan dengan jelas. Islam mensyariatkan puasa pada hari putih 13, 14, 15 pun jelas. Disebutkan dengan jelas. Hari 13, 14 dan 15. Islam mensyariatkan puasa hari Ashura. Jelas tak? Jelas. Islam mensyariatkan puasa Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis. Islam mensyariatkan kita solat Jumaat pada hari Jumaat. Tarikh apa lagi yang ada di Islam? Selagi ada amalan yang disyariatkan dalam Islam pada tarikh tertentu, pada hari tertentu, sudah pasti tidak ada khilaf padanya. Ia tarikh yang jelas. Kerana agama ini, syariat dalam Islam, dalam agama Islam berdiri di atas suatu perkara yang yakin. Kalau ditetapkan tarikhnya mesti yakin. Kalau ditetapkan bilangannya, bilangan itu yakin. Kalau ditetapkan waktunya yakin. Kalau kata waktu zuhur, mesti kena masuk waktu dulu. 5 waktu ditetapkan, kita kena tahu waktu mana, baru kita beramal perkara tersebut. Tahu masuk waktu dan tahu apakah amalan yang disyariatkan ketika hari tersebut. Lepas dah confirm sekalipun satu tarikh yang ditetapkan, kita perlu cek kedua macam mana cara beramal. Bila ditetapkan hari Jumaat sebagai hari penghulu hari, kita cek apakah sunnah Nabi SAW pada hari Jumaat. Maka kita bincang tentang selawat, bincang tentang solat hari Jumaat, mandi hari Jumaat, bincang tentang khutbah, kita bincang berkaitan dengan adakah azan 2 kali atau sekali. Perbincangan yang selepas
sabit. Adakah perlu baca surah Al-Kahfi, macam mana dalilnya, akan dibincangkan selepas ketetapan pada tarikh tersebut. Kita tak boleh suka hati kiaskan amalan-amalan yang kita buat suka hati. Oh, kalau dah solat Jumaat pun ni hari yang mulia, jadi kita kena puasa. Tak boleh, Nabi tak bagi puasa hari Jumaat bersendiri. Tak boleh kias. Begitu juga bila ditetapkan hari Khamis, ada kelebihannya. Macam mana, apa amalan yang disyaratkan hari Khamis? Hari Khamis kita saya ni satu mazhab. Kalau sebut Khamis tu macam lain. Sebab apa? Bahasa Arab tu ada, dia sebut Khamis. Orang cakap, wow, Arabnya tak apalah. Pada hari Khamis ni, jelas kita disyaratkan untuk puasa. Pada hari Isnin dan sebagainya, bila dah tentu tarikh, baru kita tengok amalan apa yang disyaratkan pada tarikh tersebut. Betul tak? Okay. Semuanya yakin. Jadi untuk amalan sambutan Maulid Rasul yang dilakukan di seluruh dunia pada 12 Rabiul Awal, tanya pada mereka, tarikh ni confirm ke? Saya yakin 100% semua yang belajar kata tak confirm. Termasuk yang tarjihkan 12 sekalipun kata tak confirm. Kalau tarikh pun tak confirm pada tarikh tersebut, macam mana kita nak kaitkan dengan amalan-amalan yang dilakukan pada hari tersebut? Betul. Hukum dalam bab beramal, kita tak ikut pada logik. Kita tak ikut kepada perasaan. Bab amal ni, kita kena betul-betul ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satu riwayat pun yang sabit yang menerangkan tentang tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kajian yang yakin tarikh kelahiran Nabi sekalipun, kita kata kena cek apa yang Nabi suruh buat pada hari Nabi lahir. Cek pula amalan tersebut. Cuma bila tak ada tarikh yang tetap, ertinya Nabi tak pernah suruh. Nabi tak pernah buat. Kalau Nabi pernah suruh, Nabi pernah buat, kita akan tahu bila tarikhnya Nabi buat. Kalau boleh buat kuis lah untuk sambutan ni, bagikan hadiah tertentu. Soalan pertama, berapa kalikah Nabi SAW sambut hari kelahirannya? Siapakah sahabat Nabi SAW yang Nabi perintahkan untuk menyambut hari kelahirannya? Siapakah di kalangan sahabat-sahabat Nabi telah menunaikan perintah tersebut? Siapakah imam-imam 4 yang mengamalkannya? Kita akan jumpakan bahawa amalan ni semua sepakat bahawa amalan ini bukanlah amalan yang sabit daripada zaman Nabi SAW. Itu pertama dari segi pensyariatan. Dari segi pensyariatan. Dari segi tarikh tidak sabit. Dan amalan yang dilakukan pada tarikh tersebut juga tidak sabit. Yang tinggal apa? Yang tinggal orang tetap melakukannya. Bila dilakukan dengan cara yang betul, macam mana cara yang betul? Kita tak temukan. Nak buat ke tak buat, sambutan tu buat tak buat, tak ada pensyariatan. Kalau nak buat juga dengan cara yang betul, macam mana cara yang betul? Sebab Nabi tak pernah ajarkan. Ditambah dengan kedatangan tarikh-tarikh begini, ia menghidupkan banyak fahaman yang telah terkubur. Fahaman-fahaman golongan sufi yang mengatakan Nabi hadir itu dah terkubur dah pun lama dah. Kalau tak ada sambutan-sambutan begini, tak hidup semula. Secara ilmiahnya ramai yang tolak bahawa Nabi hadir secara yaqazah. Nabi hadir dalam majlis-majlis maulid dan majlis-majlis tertentu. Ini adalah perkara yang dimaklumi oleh ramai, oleh sarjana Islam, sama ada yang bersama dengan yang dakwah salafiyah ataupun tidak, semua tolak perkara ini.
Secara apa? Secara ilmiahnya. Nabi hadir ke mana-mana majlis, datang, sambut Nabi datang betul-betul. Malah bila perkara ini dikemukakan oleh sebahagian asatizah tentang kewujudan pemikiran begini ataupun etikad begini, ramai yang bantah, mana pernah kami sambut maulid fikir macam tu. Kan? Ramai pun begitu yang tak percaya, tapi sambut maulid ada dasar yang lain. Namun apabila perkara ini dilakukan dan diteruskan, seolah-olah benda yang dah padam secara ilmiah tapi masih dibela dalam amalan, dipelihara. Sampaikan masyarakat kita tak boleh bezakan antara syair dengan selawat. Kalau kata sampai pada waktu sekarang ni orang akan selawat yang terkenal, kita bacakan selawat, majlis selawat bukan selawat yang Nabi ajar, tapi lagu-lagu akan didendangkan, lagu-lagu syair-syair, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, sampai hujung alimus sirri wa akhfa mustajibud da'awati, Rabbi irhamna jami'a bi jami'is salihati. Kenapa dalam syair ini semua sekali anta, khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab memang ada kepercayaan bahawa waktu yang kita baca selawat, waktu baca selawat, baca lagu tadilah, dan waktu berdiri itu, kenapa mereka berdiri? Sebab Nabi hadir. Orang percaya tak percaya, itulah amalannya. Kepercayaan dah tak ada dah, orang tak percaya dah, ramai tak percaya, tapi sekarang hidup semula. Sebab dari segi amalannya tak ditinggalkan, menyebabkan wujudnya orang yang mengambil kesempatan bawa semula pemikiran begini masuk. Nabi hadir dalam majlis tersebut. Jadi kita berselawat, kita bercakap ataupun kita berdialog langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi sejahtera ke atas kamu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Semua ni ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelas lagi, kita ada budaya marhaban. Budaya marhaban. Kita bukan nak bantah apa yang ada tradisi yang baik, tapi kalau dia melibatkan akidah, orang percaya Nabi hadir, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Ain, marhaban wahai cahaya mataku, marhaban Jaddal Husain, marhaban selamat datang kepada Jaddal Husain, datuk kepada dua orang Al-Husaini, Hasan dan Husain. Marhaban ya Rasulullah. Jadi ramai orang tak percaya pada yaqazah ni, tak percaya kepada Nabi hadir dan sebagainya. Tapi mereka dalam tak percaya, mereka mengamalkan perkara ini. Jadi banyak sambutan-sambutan. Walaupun saya sendiri kadang-kadang menemui ada pada minggu lepas sekalipun ada sahabat-sahabat pada satu syarikat minta saya terangkan tentang Maulid Rasul. Ini saya ingatkan, walaupun tentang ceritanya tentang Maulid Rasul, tapi terangkan boleh, kita tak masalah nak cerita tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah 2 minggu sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang sayang dan cinta, ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu benda yang baik. Malah majlis itu berterusan sepanjang tahun, tak ada masalah. Majlis yang membicarakan tentang ilmu-ilmu, memperkenalkan Rasulullah kepada masyarakat. Tapi bila diyakini bahawa tarikh sambutan itu sebagai tarikh ibadah, hari itu hari diamalkan pelbagai perkara, dan bacaan-bacaannya merupakan bacaan-bacaan kalau ditafsirkan dengan cara yang asalnya yang wujud pada sebahagian perayaan tersebut, ianya memang ada unsur-unsur berkaitan dengan
mendakwa perkara-perkara alam roh, mengetahui tentang alam roh. Dan ini semua mengiyakan golongan batiniah. Ini semua mengiyakan akidah yang wujud pada golongan batiniah. Nanti bila tak tinggalkan amalan ni, akhirnya orang kata yang bawa benda ni, yang pecah belahkan masyarakat adalah golongan Wahabi. Keluar balik nama Wahabi. Yang kita pun tak tahu macam mana nak dilabelkan begini. Perbincangan begini sebab tu tak minat sebenarnya nak bincangkan perkara ni. Tak status pun tak buat. Malas nak buat cerita benda ni, malas nak kecoh-kecoh. Apatah lagi musim sekarang ni, musim macam-macam isu panas hari ni. Sengaja nak tak sentuh pada awal. Macam-macam. Jadi agama ni kita perlu faham dengan hujah, dengan dalil. Bila kita nak buat satu amalan tu biar tenang. Tak mudah. Amalan kita kalau benda tu betul, sikit pun jangan pandang kecil. Walaupun dengan senyum pada sahabat kita, tersenyum pada orang yang tak suka dengan kita, mana kita buat baik, itu sedekah. Buat baik walaupun kalau kita yakin benda itu betul, sikit jangan kita perlekehkan. Tapi kena yakin benda itu betul. Kena yakin benda itu betul-betul sabit daripada Nabi SAW. Bukan kaedah hanya digunakan betul tak betul kita buat dulu, benda baik takkan nak halang. Confirmkan dulu ianya baik dalam syariat Islam. Sebab Nabi SAW tidak ada satu amalan pun Nabi kata satu lafaz hadis. Maknanya tidak ada satu pun amalan yang boleh mendekatkan kamu kepada syurga dan kebaikan kecuali aku dah sampaikan, aku dah ajarkan. Kalau betul lah amalan ini boleh bawa kita, dekatkan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan kita kepada kebaikan-kebaikan, sudah pasti Nabi dah ajarkan. Okey, ada hadis ni. Banyak hadis. Saya ambil satu lafaz daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi bersabda, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati illa qad amartukum bih." Sesungguhnya tidak ada satu perkara yang mendekatkan kalian ke syurga kecuali aku telah perintahkan kalian. Nabi tak pernah buat. Tapi Nabi kata kalau betul ada benda yang mendekatkan kita syurga, yang dapat pahala, Nabi dah perintahkan. Wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nari illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu perkara yang mendekatkan kamu ke neraka kecuali aku dah larang kamu daripadanya. Cukup ambil sampai sini. Kalau dah sabit bahawa zaman Nabi tak pernah lakukan, kita tak boleh kata bahawa takkanlah kita nak tunggu Nabi suruh. Takkanlah kita tunggu Nabi suruh. Kita umat Nabi, pandai-pandailah nak agungkan hari kelahiran Nabi. Nabi takkan cakap suruh sambutlah hari jadiku. Birthday lah ni, Maulid Rasul birthday lah. Takkan Nabi kata sambutlah hari jadiku. Jadi kita umat kena pandai. Soalan seterusnya, kalau hujah begini keluar, minta maaf lah nak tak susun idea ni. Kalau soalan begini keluar, macam mana jawapan? Kita kata untuk Rasulullah selesai. Katalah Nabi SAW, Nabi tak beritahu. Tapi sahabat-sahabat Nabi tak faham ke apa yang Nabi nak? Atau mereka tak cukup perasaan cinta ke? Adakah mereka kurang ilmu agama banding dengan kita? Atau perasaan cinta mereka tak tinggi macam mana perasaan orang-orang zaman sekarang terhadap Rasulullah SAW? Abu Bakar jadi khalifah selama 2 tahun setengah. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun lebih tu boleh je buat. Atau Abu Bakar tak terfikir dan semua sahabat zaman tu tak terfikir tentang amalan ini? Umar memerintah, berkuasa ketika itu, adakah boleh buat? Boleh tak buat?
Umar tak buat, tapi Umar dia buat bid'ah lain. Bid'ah lain pula disebut bid'ah. Mana Umar buat bid'ah? Umar adalah pintu gerbang kepada segala bid'ah. Umar ni tutup, orang yang menutup pintu kepada segala fitnah. Umar pemerintah selama 12 tahun, tak pernah terfikir nak buat pemerintah. Umar berapa tahun? 12 tahun. Osman, saya nak cek balik. Berapa Syekh? Kemar 4 6. Saya cek balik. Tak ingat juga. Kadang-kadang. Dan pada dia basic dulu hafal bagian Arab. Osman 12 tahun. Kemudian diikuti Sayyidina Ali. Yang penting campur semua sekali 30 tahun. Semua sekali 30 tahun. Takkan semua Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin ini mereka tak tahu tentang amalan tersebut dan tak ada perasaan cinta dalam diri mereka. Kemudian datang zaman khalifah secara keseluruhannya, zaman Umayyah secara keseluruhannya, yang pada zaman dinasti ini mereka menguasai 2/3 dunia, mereka pun tak pernah buat. Sampai pada zaman Abbasiyah yang awal ketika mereka kuat, tak pernah buat. Hanya perkara ini yang perasan adalah kumpulan Syiah yang perasan. Golongan Fatimiyah baru perasan rupanya. Inilah benda yang betul-betul mendekatkan kita kepada sunnah Rasulullah. Betul-betul yang Syiah lah ajar kita cara untuk mencintai Nabi SAW. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Sebab tu kalau perkara ini, tapi kalau dibagi cuti, ambillah cuti. Dah cuti rasmi. Dibagi makan, makan. Kawan-kawan kita yang sambut, saya sering mendoakan. Saya kan kawan-kawan yang ada, kalau ada nasi bungkus nak bagi, nasi bungkus dibagi, Ustaz ambil tak? Ambil. Makan tak salah makanan. Tetapi amalan ibadah ini perlu betul-betul kita ajarkan kepada masyarakat. Bab ibadah kita bukan gunakan ilahnya sekian-sekian bab kias. Tak ada kias dalam bab ibadah. Nanti bab doa pun tu yang jadi doa dengan pokok bab kias. Makhluk tu pun hidup dan sebagainya. Tak boleh kias. Bab amalan ni kita kena betul-betul ikut apa yang Nabi SAW ajarkan. Tak ada satu amalan pun yang dekatkan kita ke syurga kecuali Nabi dah ajarkan. Prinsipnya kalau kita pegang betul-betul dalam semua amalan, insya-Allah kita akan selamat. Nabi bukan tak tahu lepas Nabi wafat akan berlaku perbezaan yang banyak. Hadis Al-Irbad bin Sariyah, bila Nabi khutbah di Mekah ketika haji, khutbah sampai sahabat mengatakan bahawa ya Rasulullah, khutbah ni khutbah macam orang nak tinggalkan dah. Khutbah yang akan meninggalkan seseorang, yang akan tinggalkan orang yang mendengarnya. Bagilah pesanan pada kami. Nabi kata apa? Usikum bitaqwallah. Aku beri pesan pada kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Nabi kata was-sam'i wat ta'ah. Dengar dan taat. Macam hadis Syekh, wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhu al-qulub wa zarafat minhu al-uyun. Nabi bagi satu peringatan yang menyebabkan hati jadi gemetar, mau'izah. Mata mengalirkan sehingga hati jadi gemetar, mata pun mengalirkan air mata, mengalirkan airnya, sehingga sahabat-sahabat rasa gerun, sahabat minta pesanan. Nabi kata, pesan Nabi, usikum bitaqwallah. Aku pesan agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat ta'ah. Dengar
dan taat. Anda tengok dalam lafaz tinggal je. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di kalangan kalian yang umur panjang, kalian akan nampak macam-macam perbezaan yang banyak. Apa pesanan Nabi? Bila dah perbezaan yang banyak. Yang umur panjang siapa? Sahabat Nabi yang umur panjang dah nampak. Apatah lagi zaman selepasnya, apatah lagi zaman kita. Kita akan nampak macam-macam perbezaan. Tak ada syak pun bahawa kita akan temukan semua perbezaan pandangan begini. Tapi Nabi pesan, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Cek dulu Nabi buat atau tidak. Sahabat Nabi buat ataupun tidak. Nabi perintahkan atau tidak. Maka Nabi tak sempat buat tapi Nabi perintahkan, okey, sunnah qauliyah. Ada sunnah qauliyah walaupun tak disertai dengan sunnah fi'liyah. Sahabat buat ataupun tidak. Nabi kata tamassaku biha. Pegang betul-betul dengan apa yang aku pesan ini. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit betul-betul dengan gigi geraham. Orang bila dah dengar betul-betul, pegang betul-betul. Dia gigit gigi geraham dia. Ataupun dengan makna yang lain, dalam keadaan macam mana sekalipun, pegang betul-betul sampai tak boleh nak pegang, gigit dengan gigi geraham. Selagi tak kena potong kepala lah. Mana betul-betul gigit dengan geraham. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum, Nabi kata, dan ingat, jauhilah. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Jauhilah benda-benda yang baru diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ketahuilah benda baru dalam agama ni semua sekali bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Orang kata, balik-balik hadis tu. Balik-balik hadis tu. Hadis mana lagi? Hadis pesanan Nabi untuk kita yang hidup selepas zaman Nabi SAW. Jadi kalau cerita bab ni, cerita bab kaitan perkara ini, kita katakan bahawa yang kita tidak setuju adalah pada tempat amalan tersebut. Manakala dari segi kegembiraan terhadap kelahiran Nabi SAW, silakan gembira. Tapi gembira cara macam mana? Bila? Caranya, kalau nak gembira, ingat Nabi, terus buat sunnah Nabi, ingat hari Nabi lahir, kita puasa, tak apalah. Itu cara gembira yang betul. Sebab antara tarikh lahir Nabi, kita tak confirm bila tarikh lahir Nabi. Yang confirm dua benda. Betul? Nabi lahir pada hari Isnin dan pada waktu fajar. Yang riwayat yang kuat, tahun gajah. Walaupun ada khilaf, tahun gajah. Yang confirm betul-betul Nabi lahir pada Isnin pada waktu subuh. Waktu subuh tak ada apa-apa Nabi suruh buat, kecuali buat amalan subuh lah macam biasa. Tapi hari Isnin Nabi suruh puasa. Puasalah kita. Nak tak nak, caranya puasa. Dan terus menerus sebarkan sunnah Rasulullah SAW. Ajarkan semua ilmu yang memperkenalkan diri Rasulullah SAW dan sunnahnya kepada umat. Itu sajalah komen. Semoga anti yang bertanya, soalan ni bila ditanyakan, saya rasa bagus juga diterangkan di tempat umum untuk keperluan dan komen terhadap isu semasa. Dan ada soalan, bila tak tanyalah, ada orang tanya, Ustaz, kalau lepas daripada ni, kita bukan sambut 12 bulan, kita sambut tarikh bila-bila masa sekalipun. Tengoklah, ada tidak etikot tadi berkaitan dengan perkara yang dilakukan. Lebih baik katakan majlis mengenali Rasulullah SAW, majlis ilmu sebagainya, supaya kita bukan sebab cari peluang nak buat, kita cari peluang untuk terangkan kebenaran kepada masyarakat. Bukan sekadar lepas buat satu majlis. Kadang-kadang kita nak cari jalan untuk boleh buat. Hakikatnya kita keterangkan apa sebenarnya yang kita nak. Kita nak masyarakat
ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perkara yang diada-adakan. Manakala selainnya, caranya macam mana, silakan. Dan kalau dikatakan nampak masalah lebih baik untuk perkara tertentu, itu terpulang pada ijtihad masing-masing. Tapi tujuan asal kita adalah mengajak masyarakat kepada sunnah dan meninggalkan perkara yang diadakan. Kenapa? Sebab kita sayangkan mereka. Mereka ramai yang habis duit. Ramai yang habis duit. Ini musim-musim habis duit. Maulid habis berapa? Satu masjid buat. Siapa yang sponsor? Masjid yang besar buat, jejak 10,000. Masjid yang kecil-kecil buat, 5,000, 3,000, 2,000. Surau-surau buat, 1,800. Pejabat-pejabat buat, cuba kumpulkan semua satu negara. Berapa duit habis? Banyak. Dan bukan perayaan, kita banyak perayaan. Banyak perayaan kita. Itu belum satu majlis yang ada sambut, panggil artis datang ke, atau kumpulan qasidah tertentu yang bayarannya jejak, sampai satu majlis yang besar dibuat qasidah tertentu sampai jejak 1 juta atau lebih sebagainya. Kita sayangkan harta umat Islam dihabiskan ke tempat yang tidak jelas. Kita nak kata betul-betul bid'ah mereka, kita tak kata, kita kata tak jelas. Sayangnya harta lebih, masyarakat keluarkan duit, sponsor, keluar habiskan masa dan sebagainya, kerajaan bagikan peruntukan, cuti sebagainya. Kalaulah dimanfaatkan segala peruntukan ini kepada kebaikan, itu lebih utama. Itu lebih utama. Wallahu alam. Ada soalan Syekh? Syekh. Anak ni dah lari tajuk ni, tapi itu bukan lari tajuk asal, tapi inilah. Sekarang hidup semula. Saya yang anak cerita tak nak cerita dah. Tapi bila kita diamkan, dia hidup balik. Benda yang dah mati hidup semula. Sebab apa? Benda tu masih ada. Daripada yang sambut biasa sekarang dulu tak ada dah perarakan dan sebagainya, dah secara rasmi ditinggalkan di sebuah negeri. Sekarang datang semula daripada kampung-kampung berarak. Semuanya nak tanda zahir sayangkan Nabi, cinta Nabi. Betul ke begitu cara zahirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak kias dengan cara sambutan hari kemerdekaan, naik basikal ramai-ramai, naik motor ramai-ramai, jalan berarak dan sebagainya, betul menyanyi, buat konsert. Tak disamakan. Sebab agama ni kena panduan daripada syarak. Sebab tu kadang-kadang sambutan yang, kalau dia perkara inilah, perkara begini yang menyebabkan kadang-kadang dia cuma beza ni, benda-benda tengah buat, kadang-kadang sampai bertahap yang tinggi, Nabi datanglah, hadirlah, sampai nampak Nabi Rasul sebagainya. Kadang-kadang tak ada benda tu, ada yang sikit. Tapi kalau selagi masih ada tu, dia jadi macam itulah, akan selama-lama hidup semula. Lebih baik kita terangkan dengan baik, masyarakat faham, insya-Allah. Terangkan dengan cara yang baik, semoga mereka dapat hidayah. Kita pun tak nak apa-apa, cakap benda ni dapat apa? Tak ada apa, orang benci adalah. Ya. Silakan. Jazakallah khair. Soalan. 2 soalan ya. Okey. Soalan pertama berkaitan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Soalan kita, lafaz ini Nabi ajar ke tidak? Nabi ajar. Nabi ajar lafaz tahiyat. Itu yang membezakan antara yang dibuat dengan apa yang Nabi ajar. Kita katakan dalam amalan, kita tak gunakan kias logik Nabi. Tak, kita guna dalam amalan. Kalau Nabi ajar, kita buat. Tahiyat Nabi ajar tidak? Nabi ajar.
Walaupun lafaz assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kita sebagaimana kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita tak pernah bantah orang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selawat, ketika kita bacakan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bacakan salam ketika dalam tahiyat. Jadi masalah sekarang bukan pada kita bab agama ni, bab amal. Kita bukan menggunakan kias. Soalan ini wajib, boleh dikatakan ada dah logik. Kalau digunakan kias, dalam tahiyat tu assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, jadi kita buatlah majlis Abu Sekalian assalamualaikum semua. Tak pun. Kalau kias dalam ibadah tu wujud, sudah pasti tak ada ruang untuk kita tutup segala bid'ah yang ada. Kalau kami tawaf kat Kaabah, kami tak sembah Kaabah, sembah Allah. Kami tawaf kubur lain pun, kami bukan sembah kubur, kami sembah Allah. Apa yang membezakan tawaf kita kat Kaabah dengan tawaf kat kubur yang lain? Nas lah yang membezakan antara tawaf kita di Kaabah dengan tawaf pihak tertentu di kuburan. Masing-masing tak niat pun nak sembah kat kubur. Ada yang sembah kubur tu, itu sesat, kufur. Tapi orang awam yang pergi, tak niat sembah kubur pun, dia nak beribadah, sembah pada Allah dengan cara begitu. Betul, yang membezakannya adalah nas. Itu yang kita ketengahkan. Buat sesuatu dengan panduan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan kedua, macam mana? Okey, terima kasih. Bagaimana cara berinteraksi dengan riwayat-riwayat dhaif dalam cerita sirah? Pertama, dalam riwayat apa sekalipun mesti kita bezakan antara taraf pensabitannya. Kalau sabit dengan cara yang qat'i, cara mutawatir ke, ialah paling tinggi nilainya. Kalau sabit dengan cara yang sahih, cara muhaddisin, itulah riwayat yang perlu ditengahkan dan diajarkan. Kalau sabit dengan cara yang dhaif, cara muhaddisin, semua riwayat mesti kita mulakan cara muhaddisin yang ketat, kemudian dilonggarkan sedikit demi sedikit. Kalau macam dalam bab sirah, dalam bab penceritaan, pengkisahan yang tidak melibatkan hukum hakam, yang tidak melibatkan akidah, mana kisah hanya menceritakan tentang bilangan tentera dan sebagainya, kisah meriwayatkan dengan beberapa perkara yang tidak melibatkan akidah, maka kita boleh menerima penceritaan dalam keadaan kita akur bahawa riwayat ini dhaif, namun tidak ada riwayat tidak bertentangan dengan riwayat yang sahih dan ianya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita boleh ceritakan. Kita boleh ceritakan dalam keadaan tetap mengatakan bahawa yang dalam perkara ini, riwayat ini adalah dhaif. Dan orang kita faham bahawa riwayat dhaif diguna pakai dalam beberapa bab diiktibar. Antaranya adalah dalam riwayat sirah. Dia ada dua. Satu, pihak yang tolak terus dalam riwayat sirah tolak habis, tak gunakan hadis dhaif. Pihak yang kedua ceritakan seolah-olah tidak ada khilaf padanya, perlu kepada ilmu yang jelas. Wallahu alam. Sebab itulah riwayat sirah tidak digunakan untuk mensabitkan sebarang hukum syarak. Kecuali dalam riwayat sirah tersebut memang ada hadis Rasulullah, memang ada nas, ianya kerana nas, bukan kerana cerita tadi. Cuma dalam sirah itu akan membantu kita dalam memahami nas banyak perkara. Sebab tu kalau kita belajar sirah, kita perlu, kalau boleh kita dapat tentukan satu peristiwa berlaku di mana, bila dan keadaan macam mana, dikaitkan dengan pensyariatan ketika itu. Mana kalau berlaku pada tahun pertama, masa tu kiblat macam mana sebagainya, mana itu perlu dalam pemahaman nas tertentu. Namun kalau berkaitan dengan beberapa perkara yang dhaif, jelas yang dhaif, kita katakan dhaif. Contohnya berkaitan irhasat. Satu ulama bagi contoh irhasat. Irhasat ni adalah perkara-perkara yang berlaku seperti mukjizat, tapi berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Seperti kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sabit, yang mana sabit, yang mana tak sabit, kena beritahu. Kena jelas yang mana sahih dengan riwayat yang sabit, dengan riwayat yang sahih, yang mana riwayat dhaif tapi ulama bertolak ansur menceritakannya kerana tidak bertentangan dengan maksud agama yang sebenar. Itu perlu diterangkan dengan jelas.
walaupun dia tidak menjadi satu kesalahan. Tidak menjadi kesalahan kalau kita menceritakannya. Tak macam berkaitan dengan hadis, riwayat hadis dhaif tanpa menerangkan hukumnya haram. Kita kena terangkan mana riwayat yang kita tahu ianya tak sabit, hadis palsu, atau yang dhaif kita rasa dia ke arah memang lemah, kita kena terangkan ianya hadis yang lemah supaya orang tak percaya pada perkara yang itu, kecuali ambil daripada kita dan mereka mengiktibar bahawa ada perkara mereka perlu hati-hati. Begitu juga riwayat sirah, kita boleh sampaikan kisah tersebut. Kalau ianya bertentangan dengan akidah, kita perlu tolak. Kalau ianya dhaif, tak bertentangan, dan ulama sirah dan ulama Islam meriwayatkan dari kitab mereka, kita beristiqnas dan kita cerita tentangnya. Namun kalau ada pihak lain kata riwayatnya dhaif, kita akur, ianya dhaif, ianya memang dhaif, tapi ini dalam bab sirah. Jangan pula kita tolak. Jangan pula kita tu, mana boleh kamu dhaif, ni semua dah diamalkan. Jangan gaduh, relax, tenang. Dan anda pun tak tahu, anda pun kalau soalan spesifik pada peristiwa tertentu, kita boleh check lah berkaitan akidah atau tidak. Tapi umumnya begitulah. Itu kaedah umum berkaitan dengan riwayat sirah. Mana ulama bertolak ansur bab sirah lebih daripada bab-bab yang lain. InsyaAllah sampai sini. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada ana sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan tersebut. Semoga Allah SWT berikan hidayah kita, bimbing kita dari semasa ke semasa, sehinggalah kita dibimbing masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.